Okay, so kita start kelas Last week saya stop sampai sini kan, radio wave propagation. Betul? Betul kan? Okay, so radio wave propagation. Okay. Kita punya electromagnetic waves, okay. Kalau dia bergerak dalam free space, okay, kita panggil dia radio wave. Okay. So actually, okay, TEM wave, okay, transverse electromagnetic wave, okay, dia bergerak melalui dielectric material, termasuk udara. Okay, walau bagaimanapun di state dekat sini, transverse electromagnetic wave tak bergerak melalui lossy conductor. Contohnya air laut. Okay, kenapa? Sebab electric field akan menyebabkan current flow dalam material. Okay, dan dia rapidly dissipated. Okay, dia punya wave energy. Okay, dan radio wave ni dia propagate through free space, okay, pada kelajuan cahaya. Okay, so EM wave, electromagnetic wave ni dia ada 5 jenis. Okay, I'm sure you all dah pernah dengar kan semua ni kan. Radio wave, okay, lepas tu infrared, okay, lepas tu kita ada ultraviolet, okay, kita ada X-ray, kita ada gamma rays. Okay, ini semua adalah electromagnetic wave. Okay, dia punya frekuensi, okay, dia start rendah dekat radio wave dan dia makin lama makin tinggi. Okay. Bila frekuensi makin lama makin tinggi, dia punya panjang gelombang makin lama makin pendek. Okay. Okay, so bila wave bergerak, okay, bila wave kita bergerak dalam medium, okay, dia akan ada beberapa apa? Saya nak cakap macam mana okay, wave kita bila dia bergerak, dia akan attenuate, dia akan reflected, dia akan refracted, dia akan berlaku macam-macam perubahan pada wave. Okay. Salah satunya yang pertamanya adalah wave attenuation. Okay, pelemahan wave. Makin lama wave kita bergerak daripada point A ke point B, okay, dia punya kekuatan density dia makin lama makin berkurangan. Okay, itu adalah wave attenuation. Maksudnya dia bergantung kepada distance ni, R. Okay, so power density, okay, pada receiver PD, kita dah belajar last week kan, rumus ni kan. So PD, okay, pada receiver, dia bergantung kepada distance. Okay, makin besar distance R, makin kuranglah dia punya power yang dia receive. Okay, sebab banyak wave yang attenuate. Okay. Okay. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, power yang kita receive, okay, pada certain distance, let's say R2, okay, adalah sama dengan P yang kita radiate, okay, bahagikan dengan 4 pi R kuasa 2, distance kuasa 2. Okay, ini power yang kita receive. Okay, so kalau kita nak tahu dia punya wave attenuation, okay, kita buat ratio antara power yang kita hantar dengan power yang antara power pada distance 1 dengan power pada distance 2. Okey, kita dapatkan ratio ni. Okey, so ratio ni adalah wave attenuation. Okey, ini dalam, kalau kita kira dalam linear number, dia linear. Kalau kita nak logkan dia 10 log P1 over P2. Okey. Okey, faham Misalnya ni, P2 over P1. Okey. So, sini P2 over P1. Ni. Okey. So, kita dapatkan ratio P2 over P1. Ini kita panggil dia sebagai wave attenuation. Kalau kita masukkan persamaan dia, P radiat bahagi 4 pi R kuasa 2. Okey. So, ini kita boleh cancel. So, tinggal R1 over R2 kuasa 2. Okey. Okey.
Faham Okay, wave attenuation ni saya cakap tadi kita boleh express dia kan dalam bentuk dB. Ni. Okay, so you pakai dalam bentuk, you 10 logkan dia, you dapat dalam dB. Okay, okay dia senang gini. Okay, so next kita ada wave absorption. Penyerapan gelombang. Okay, macam kita tahu kalau atmosfera kita dia bukan vacuum. Bila bukan vacuum maksudnya kita ada zarah-zarah kat dalam kita punya udara. Betul? You dah belajar fizik kan? Betul tak? Betul. Kan? So kita ada zarah-zarah yang dekat kita punya udara. So zarah-zarah ni lah yang akan menyerap kita punya gelombang. Okay? So bila wave diserap, okay, kita panggil dia absorption loss. Okay? Okay, kadar penyerapan dia ni, okay, let's say kalau you tengok dekat sini dikatakan wave absorption bergantung kepada frekuensi yang mana dia adalah insignificant bila bawah 10 GHz. Maksudnya bila kita punya frekuensi wave tu rendah, okay, kurang daripada 10 GHz, okay, bila frekuensi rendah, kita punya panjang gelombang tu besar kan? Betul tak? Bila frekuensi kita rendah, betul? Frekuensi rendah, panjang gelombang kita besar. Bila panjang gelombang besar, dia susah nak diabsorb oleh apa-apa molekul. Paling senang lah. Saya dah pernah cerita awal kelas dulu kan. Kalau astro. Okay, astro dia punya frekuensi dia pakai Ku band or Ka band which is higher than 10 GHz. Okay, so every time kalau hujan, you tak akan dapat siaran. Betul? Kita tak pernah pakai, ke dah tak ada astro kat rumah ni, semua pakai internet TV. Betul, Doktor. Kan? Okay. Berbeza kalau you pakai, kalau you pakai, you tak pakai astro, you pakai yang lama tu, yang you pakai Yagi Uda punya, dia macam orang panggil dia antena tulang ikan tu kan? Yang ni. Okay. Kalau you pakai yang ini ke atas bumbung rumah awak, okay, hujan macam mana pun, you tetap boleh tengok TV. Melainkan kalau kilat guru, you kena tutup. Nanti kilat sambar you punya antena. Betul? Okay. Sebab dia punya frekuensi dia pakai UHF ataupun VHF. Okay. Dia pakai frekuensi rendah. Okay. Bila frekuensi rendah, panjang gelombang awak tinggi. Okay. So dia boleh propagate. Daripada transmitter ke receiver. Directly. Okay. Tanpa ada wave yang diserap ataupun yang diabsorb oleh molekul-molekul air. Okey? Okey? Faham wave absorption ni? Ada soalan tak nak tanya saya? Tak ada kan? Senang kan? Okey. So ini dia dia punya. Okey. Kalau ini frekuensi, ini attenuation. Okey, let's say yang ini, yang biru ni oksigen. Okey. So dia maksimum pada 50 GHz. Okey, dia punya attenuation adalah maksimum dekat sini. Okey. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya saya? Tak ada. Okey, yang saya cakap tadi kan. Okey, macam ni kan kita panggil dia, kita ada satu research berkenaan dengan kita panggil rain attenuation. Okey, dia kaji efek rain pada attenuation wave. Okey. Okey. Okey, next kita dah ada dua kan. Tadi wave attenuation, lepas tu wave absorption, now wave refraction. Okey, apa itu refraction?
Dia bukan reflection, dia refraction. Dia berbeza dengan reflection. You dah belajar dalam fizik ni kan? Pembiasan, betul tak? Pembiasan gelombang. Bila dia bergerak pada medium yang berlainan density, pada ketumpatan yang berbeza. Okey. Pembiasan gelombang. Kalau dalam fizik, you belajar pembiasan cahaya, betul tak? Kan? So, ini kita tengok, dia sama je. Okey, kalau gelombang pun, okey, cahaya tu one of the gelombang lah kan? Okey, so gelombang ni, okey, bila dia bergerak dalam medium yang berbeza, dia akan berlaku pembiasan. Okey, so kita tengok dekat sini pembiasannya. Okey, kita ada wave, okey, dia travel daripada medium 1 ke medium 2. Okey, medium 1 kurang tumpat berbanding dengan medium 2. So, dia berlaku refraction dekat sini. Pembiasan gelombang. Okey, so semua ni, okey, nanti kita akan tengok, dia akan bagi efek pada kita punya receiver. Okey, so ini wave yang terbias. Okey, disebabkan dia bergerak dalam medium yang berbeza. Okey, dekat mana ada macam ni? Dekat free space. Dekat sky wave. Okey, kita punya langit, dia ada beberapa layer dan setiap layer tu dia punya ketumpatan density dia tak sama. So, bila dia bergerak daripada satu layer ke satu layer, dia akan berlaku pembiasan gelombang. Okey? Okey, faham pembiasan ni? Okey, kalau you tengok kita punya sky kan, dia ada berapa layer. So, setiap layer tu memang tak sama. So, bila kita transmit signal, okey, so bila dia bergerak daripada layer 1 ke layer 2, dia akan berlaku pembiasan. Layer 2 ke layer 3 pun dia akan berlaku pembiasan. Okey? Okey, next adalah reflection. Reflection adalah pantulan gelombang. Okey, maksudnya you punya signal tu terpantul. Okay, so EM wave reflection occurs when bila ada incident wave strike a boundary of two medium. Okay, dan kita punya power tu does not enter the second material. Maksudnya daripada satu, ni ke sini, dia jumpa satu medium ni. Okay, wave tu dia tak masuk, dia tak tembus masuk dekat medium 2 ni. Dia reflect balik. Okay. Maksudnya wave tu tak boleh tembus benda ni. Okay, medium 2 ni. So, dia reflect balik. Okay, kalau dia boleh tembus, dia akan terbias. Macam ni. Okay. Okay. Okay, ini kita tak tengoklah ratio density semua tak payahlah. Okay. So, contoh dia macam ni juga. Okay, kita ada wave. Okay, daripada medium 1, dia tak boleh nak tembus medium 2, so dia reflect balik. Okay, ini secara teori. Kalau dalam realiti kita, okay, macam ni Bukit Bukau ataupun bangunan, okay, so setiap wave yang bergerak, okay, dia akan di-reflect balik. Sebab dia tak boleh nak tembus. Okay. Okay, and then wave diffraction. Ada banyak dah kan? Ada berapa dah tadi? Daripada attenuation, absorption, refraction, reflection, and now diffraction. Yang kelima, wave diffraction. Ini dalam bahasa Melajunya saya tak sure apa. Diffraction. Wave ni, okay, diffraction ni dia berlaku pada bucu-bucu objek macam ni. Okay. Okay, so bila wave awak bergerak kat sini, okay, dia akan berlaku diffraction dekat sini. Okay, so diffraction is defined as redistributions of energy within a wavefront when it passes near the edge of an object. Okay,
This phenomena allow radio wave to propagate around corner, dekat bahagian bucu ni. Okay. Okay, kalau you tengok macam ni. Okay. So, ini kalau dalam gap. Kalau kita ada gap kan. Okay. So, wave kita mula-mula dia bergerak dalam plate, dalam straight. Dalam bentuk straight. Okay. Lepas tu, kita ada satu gap dekat sini. Okay. So, bila dia ada gap dekat sini, wave ni, okay, dia instead of dia straight macam ni, dia akan jadi bulat. Okay, dia akan tersebar macam ni. Okay, so sama juga kalau kat dalam bucu. Kalau kat tepi, kita ada satu bucu, kita ada bucu kat sini kan. Dia bukan gap, dia satu bucu je kat sini, kat atas ni. Okay, so wave akan bergerak dekat sini. Okay, dekat bahagian bawah ni, dia akan bentuk corner. Okay, dia akan bentuk membulat kat sini. Okay, yang bahagian atas tak ada masalah sebab dia straight saja dia boleh gerak daripada sini. Okay, so memang straight. Dekat bahagian bawah sini saja dia akan jadi corner kat sini. Okay, so ini diffraction. Okay. Okay, and then kita ada interference. Okay, so interference ni adalah gabungan daripada wave yang di-reflect, di-refract, di-diffract. Okay, tadi kita tengok wave yang di-attenuate, di-absorb, di-bias, di-refract, di-reflect, dipantul dan di-diffract. Okay, so interference ni adalah dia punya kesan daripada yang atas tu. Kesannya akan menyebabkan berlakunya interference pada X, pada receiver. Okay, so let's say katalah you sepatutnya, okay, ini source, you hantar wave A. Okay, you sebenarnya boleh dapat satu direct kat sini je, wave A. But then, you akan ada satu lagi wave B yang datang daripada sini. Okay, so wave B ni, okay, dia sama ada dia terjadi disebabkan oleh reflection. Okay, macam ni reflection, refraction, okay, pembiasan ataupun diffraction. Okay, dia dah mengubah wave B ni. Sepatutnya wave B ni straight je ke sini. Tapi disebabkan ada objek dekat sini yang menghalang dia daripada terus gerak ke bawah, dia akan terpantul ke X. Okay, sebab tu saya kata instead of you dapat wave A saja, you tiba-tiba terdapat sekali wave B. Sama juga kalau you ada wave C dekat sini. Okay, and then tiba-tiba dia ada dia ada pokok ke bangunan ke apa-apa kat sini, so dia akan reflect dekat sini. Sama juga. So instead of dapat A, you dapat B dan C sekali. Okay, itu maksud interference, gangguan. Okay, so bila jadi macam ni, okay, bila you dapat 3 wave yang berbeza ni, okay, you punya performance system akan degrade, akan berkurangan. Okay. Okay, interference tu adalah, okay, interference ni dia adalah you, okay, you sumkan, okay, wave A, wave B dan wave C. Okay, dekat X. Okay. Okay. Sebenarnya wave B dan C ni dia sama dengan A, kecuali bila dia dah berlaku reflection, refraction ataupun diffraction, okay, dia punya phase ataupun angle dah berbeza. Okay, let's say wave A, you dapat yang ini. Ini A. Okay, and then B. Sekejap. Okay. Okay, so ini B. Okay, and then C. You tambah lagi satu C. Okay, so you kena sumkan tiga signal ni. Okay, so itu yang menyebabkan
Ini adalah interference. Okey, sepatutnya dia dapat yang biru je. Tapi hijau dengan merah ni pun masuk sekali. Okey, di signal yang sama, okey, frekuensi yang sama, kecuali phase dia tak sama kat sini. Phase dia berbeza. Okey, ini interference. Okey, so dalam dalam communication, okey, kita ada macam-macam cara untuk mitigate, okey, ataupun untuk overcome this interference. Okey, kita pakai diversity concept. Okey, konsep diversity untuk kita mitigate interference ni. Okey. Okey. Okey, habis berkenaan dengan interference. Ada soalan tak nak tanya saya? Ada soalan tak? Tak ada, Doktor. Tak ada, faham faktor-faktor yang menyebabkan interference dekat dalam propagation. Okey, kita ada berapa tadi? Attenuation, absorption, refraction dan diffraction. Okay. Okay, so now is a ground wave. Okay. Ground wave tu adalah wave yang bergerak dekat bahagian ground, bumi. Okay, so ground wave, okay, wave akan bergerak ikut curvature of kita punya bumi. Okay, dia akan bergerak ikut ni. Okay, so ground wave selalunya frekuensinya rendah. Okay, dia antara 30 kHz hingga 3 MHz sahaja. Okay, dia tak tinggi. Okay. Okay, and then kita ada sky wave. Okay, so ini tadi yang saya cakap, dia ada layer yang berbeza. Okay, so sky wave ni, okay, bila kita ada transmitter ni, okay, so ini ground wave yang bawah ni, nampak tak? Yang bawah ni adalah ground wave, okay, yang mana frekuensi dia rendah. And then kalau dia ada frekuensi tinggi, dia akan pancarkan terus ke atas, sky wave, dia akan project ke atas. Okay, so bila dia project ke atas ke kita punya atmosfera, okay, so kat atmosfera ni kita ada region yang kita panggil dia ionosphere. Okay, dan dia ada beberapa layer. Okay, so bila signal kita bergerak ni, okay, some of the signal dia akan reflect. Okay, maksudnya dia punya density dia tu, okay, dia punya ketumpatan dia tu tinggi dan mana signal kita, wave kita tak boleh nak travel through the medium, so dia reflect. Okay, ada yang dia terus ke atas. Okay, depends on the frequency. Okay. Okay, so dekat sini dia kata, okay, ini Snell's law ni we all dah belajarkan dalam fizik kan. Pembiasan punya konsep kan. Okay, berapa banyak degree yang dia refract. Okay. Okay, next is a space wave. Dia tak sama sky wave dengan space wave dia berbeza. Okay, so sky wave ni, okay, tak apalah saya cakap je kita ada juga pensyarah yang memang study berkenaan dengan sky wave, okay, ataupun ionosphere. Okay. And then kita ada space wave. Okay, kita ada seorang pensyarah pun memang dulu PhD-nya buat berkaitan dengan space wave. Okay. Okay, so space wave, okay, kita ada a direct wave, okay, travel in a straight line directly from transmitter, okay, from transmitting antenna to receiving antenna. Okay, so direct wave radio signaling is selalunya kita refer sebagai line of sight. Okay, so dalam communication kalau you nampak kadang-kadang dia tulis LOS. LOS is a line of sight. Okay, so kalau direct ataupun space wave ni, dia tak akan refracted. Dia tak akan terbias. Okay. Dan dia juga tak akan
follow kita punya curvature ni. Okay, dia straight saja. Memang direct, straight. Okay, so dekat sini, apa yang the practical transmitting antenna direct ni, okay, dia punya ketinggian transmitter dengan receiver tu sangat penting dia punya ni. H. Okay, sebab dia tak nak di-reflect ataupun di-refract ke dia tak nak jadi apa-apa pun. Dia nak straight saja. Straight direct wave. Okay, so sebab tu dia punya ketinggian transmitter dengan ketinggian receiver dia ni sangat penting. Okay, to make sure that your wave is direct. Transmit from A to B. Okay, ini space wave. Okay. Ini kita dah tengok hari tu kan? Diagram ni. Dah tengok belum? Ingat tak last week punya kelas? Ingat tak? Diagram ni penting Okay. You kena fahamkan betul-betul dia punya diagram ni. Okay, kita ada transmitter, kita ada receiver. Okay, lepas tu kita ada antena dekat sini. Okay, dua-dua mesti ada antena, satu untuk transmit, satu untuk receive. Okay, so nak menghubungkan transmitter ni dengan antena, kita ada line, transmission line kat sini. Kita panggil dia transmission line. Sini pun ada transmission line nak sambung antara antena dengan receiver system. Okay. So, power yang keluar pada transmitter ni adalah PT. Okay, ni PT. Okay. Power output from transmitter adalah PT. Okay, and then PT ni dia akan travel sepanjang transmission line kepada antena. Okay, so bila dia travel daripada sistem ke antena ni, okay, melalui transmission line, dia akan ada loss. Okay. Nak tak nak, sikit banyak dia akan ada loss. Bila dia propagate daripada A ke B, dia mesti ada loss. Okay, so bila dia ada loss, okay, power yang masuk dekat antena ni, P-in ni, okay, power input pada antena ni, dia akan sedikit kurang berbanding dengan power output daripada transmitter. Disebabkan oleh loss pada transmission line. Okay. Okay, and then P-in ni, okay, P-in ni dia masuk dekat antena. Okay, bila dia masuk dekat antena, dia takkan antena takkan 100% transmit apa yang power yang masuk. Okay, dia akan ada sedikit pengurangan dia juga kat sini, P radiate. Okay, disebabkan kita ada efficiency dekat sini kan. Dia bergantung kepada kecekapan antena. Kalau efficiency ni adalah 100%, so 100% yang masuk dikeluarkan. Okay, selalunya tak 100%. Dia akan ada juga loss. Okay, so power yang kita hantar ni, okay, P radiate ni adalah power yang kita radiate daripada antena. Okay, and then bila kita dah, okay, dekat sini kita ada gain. Ini gain antena. Okay, and then kita ada, bila kita radiate kita akan ada, okay, dia akan propagate dekat sini. Okay, so sini ada EIRP. EIRP adalah equivalent isotropic radiated power. Kita dah tengok last week. Okay, and then bila dia propagate, okay, dia akan di-receive oleh receiver antena dekat sini. Okay, so bila dia receive PD. PD adalah power density pada distance, okay, daripada transmit ke sini. Okay, D dia. Okay, so power density adalah power yang kita dapat dekat bahagian receiver ni. Okay, and then P out. Okay, P out adalah power yang keluar daripada antena. Okay, dia bukan PD. Okay, unless you punya efficiency tu sama, then P out equals to PD. Okay. Okay, and then P out kita akan masuk dalam sistem. Okay, dia akan propagate through transmission line ni. Okay, bila dia propagate melalui transmission line, kita tahu dia mesti ada loss.
Okay, so bila ada loss, power yang di receive dekat sini PR, okay, so ini PR, dia akan kurang sikit berbanding dengan P out. Okay, okay, faham ya? Dia punya term-term dia ni. Okay, so bila dah faham, kita nak tengok yang ini adalah kita nak tengok free space loss dengan freeze transmission equation. Okay, dia tak sama dengan freeze equation dalam chapter 2. Dia lain Okay, ini freeze transmission equation. Okay, kita guna untuk estimate power receive pada receiver. Okay, okay, last week kita tengok EIRP kan. So, EIRP adalah P in kalikan dengan GD. Ataupun sama juga dengan P radiate darabkan dengan directivity D. Betul? Kan? Ingat tak? Okay, you boleh pakai salah satu. P in darab GT ataupun P radiate darabkan dengan directivity. Okay, so ini EIRP. Okay, and then at distance D daripada transmitter yang ini, okay, pada distance D ini, okay, so kita nak dapatkan power density pada distance D. So PD equals to P in darab GT bahagikan dengan 4 pi D kuasa 2. Okay, so P in GT ni adalah EIRP. Okay, and then amount of energy capture bergantung kepada gain of the received antenna. So, berapa banyak energi yang kita boleh capture itu adalah bergantung kepada nilai gain pada receiver. Okay, bergantung pada GR ni. Okay, dia nak capture banyak mana? Kalau you pakai yang higher gain, so dia boleh capture banyak. Kan, ekologi kan. Kalau you pakai yang gain yang rendah, so the amount yang di capture tu tak banyak. Okay. Okay, so P out, okay, sama juga dengan PD, power density ni, darabkan dengan AE. Okay, so AE ni adalah effective of area antenna. Okay, so kalau you pakai parabolic, so dia punya A dia akan jadi sama juga dengan ini dia punya radius. Keluasan bulatan ni berapa? Pi R kuasa 2, betul tak? Keluasan dia. Okay, ini kalau you pakai parabolic. Okay, so PD equals to PD, P out equals to PD darabkan dengan AE. Okay, so PD adalah yang ini. Okay, darabkan dengan AE. Okay. Okay. And then, okay, we know that the gain comes from effective area of antenna. Okay, so GR, okay, gain. Okay, so gain dikalkulate daripada 4 pi AE bahagikan dengan lambda kuasa 2. Okay, yang mana AE ni digantikan dengan, okay, AE equals to, ini kita panggil apa ni ya? Kecekapan, okay, darabkan dengan A. A ni adalah actual area of antenna. Okay, actual area of antenna, A. Okay, so actual area adalah yang ini. Dapat pi R kuasa 2. Ini actual area. Okay, kita darabkan dengan psi R ni, so kita dapat AE. Okay, lepas tu rumus ni, okay, GR ni, okay, kita susun supaya AE ni jadi dia punya kepala rumus kat sini. Okay, so bila kita susun AE equals to
GR lambda kita naikkan atas, 4 pi turun ke bawah. So AE equals to GR pi kuasa 2 bahagi 4 pi. GR lambda kuasa 2 bahagi 4 pi. Okay, so ini AE. Okay, so kita gantikan AE ni dekat dalam rumus tadi ni. Ni rumus ni. Okay, so kita gantikan AE masuk rumus ni. Then P out equals to P in GT bagi 4 pi D kuasa 2 darab GR lambda kuasa 2 bagi 4 pi. Okay, so 4 pi jadi 4 pi kuasa 2. Okay, darabkan dengan D kuasa 2 dan you dapat 4 pi D kuasa 2. Okay, and then sini you ada lambda kuasa 2. Okay, so lambda per 4 pi D kuasa 2 and then you ada P in GT GR. So P in GT GR darabkan dengan pi kuasa 2 bahagi 4 kuasa 2 pi kuasa 2 D kuasa 2. Okay, so ini kita punya P out. Okay. Okay. Yang ini. Okay. You nampak dekat sini pi over lambda over 4 pi D. Okay, ini adalah free space propagation loss. Okay, FSL. Kita panggil dia FSL. Okay. Okay. Then, okay, kita punya FSL adalah 20 log 4 pi D bahagi lambda. Kenapa 20? Sebab kita ada kuasa 2 kat sini. So, that's why dia jadi 20. Okay. And then, final equation you akan dapat yang ini. P out equals to P in GT GR bahagi FSL. Ni. Ini dalam linear number. Okay, kalau dalam dB, okay, P out dalam dB, okay, equals to, ini dalam dB okay, P out dalam dB equals to P in dalam dB plus GR dalam dB plus GT dalam dB minus FSL minus free space loss. Okay, ini dalam dB. Kalau dalam linear number macam ni. Dalam dB macam ni. Darab you plus, minus, bahagi you minus. Okay. Okay, ini pun dia dah tunjuk kat sini. Okay. Dalam decibel. Okay. Okay. So, yang ini tadi ni. Okay. Kita tak consider transmission line loss. Okay. Kalau kita consider transmission line loss, LT dengan LR yang ini. Okay, kalau kita consider LT dengan LR, kita kena tolakkan lagi dengan LT dan LR dalam dB. Kalau dalam linear, you bahagikan. You bahagikan dengan LT dan LR. Okay, ini untuk PR. Okay, ataupun P out. Okay, dia sama P out ataupun PR. Okay. Okay. So, tengok example 5.7. Okay, kita ada microwave link is to be set up between two city. Kita nak set upkan microwave link antara dua city yang mana jaraknya adalah 100 km. Okay, D-nya adalah 100 km. The link will be operate at 3 GHz dengan menggunakan dua parabolic horn feed antenna. Okay, pada kedua-dua transmitter dan receiver. Dan dan diameter untuk kedua-dua parabola adalah 1 meter
dan efficiency adalah 80%. Okay, dan 80% efficient in radiating the input signal. Okay, jika input signal adalah 20 watt and then dapatkan gain antena, dapatkan EIRP, dapatkan power density pada receiver, dapatkan kirakan free space loss FSL, dapatkan output power pada receive antena dan statekan any assumption kalau ada awak buat. Okey. Macam mana? Gain of the antenna. Gain. Dia punya gain. Gain, macam mana dapatkan gain? Okey. Kalau you dapat ni, okey, tulis dulu apa yang diberi. Okey. D berapa? Diberi D distance kan? D sama juga dengan 100 km. Okey, and then apa lagi? Apa lagi yang diberi? F, frekuensi. Frekuensi sama juga dengan 3 GHz. Okay, and then diameter R, diameter D macam mana saya nak pakai pakai apa ni? Distance ni saya pakai R besar lah So distance dia adalah 100 km dan diameter ni adalah 1 meter. Efisiensinya adalah 80%. Okay. Input P in 20. P in sama juga dengan 20 watt. Okay. So dapatkan gain antena. Okay. So antena kita parabolik kan? 1 meter dia punya diameter. Okay. Macam mana buat? You dapatkan dia punya A dulu. Actual A. Actual A adalah pi R kuasa 2. Betul? Betul tak? Betul. Kan? Okay. So sama juga dengan pi darabkan dengan R. R adalah D bahagi 2. So 0.5 kuasa 2. Sama juga dengan tekan kalkulator. Tekan kalkulator. .785 0.785 4 meter square kan? Okey. Dan kita dapatkan AE. AE adalah efficiency darabkan dengan A. Efficiency kita 80%. 80% bahagi 100 0.8 darabkan dengan 0.7854. So dapat berapa? 0.628. 0.628. 628.
6 on 0.628 meter square. Okay. So ini AE. Okay. So kalau you tengok dekat tadi. Okay. GR. Gain receiver. Okay. Gain receiver adalah 4 pi darab AE bahagi lambda kuasa 2. So lambda, mana kita nak dapat lambda? Daripada frekuensi. Okay. F kita 3 GHz. Dan lambda equals to C over F. Okay, C 3 kali 10 kuasa 8 bahagikan dengan 3 kali 10 kuasa 9. Kuasa 8 kuasa 0.1. Betul? Meter. Okay, so gain antena adalah sama dengan, dia pakai rumus ni. Okay, GR equals to 4 pi darab AE bahagi lambda kuasa 2. Okay, so GR sama juga dengan 4 pi darabkan dengan AE bahagi lambda kuasa 2. So 4 pi darabkan dengan AE 0.628 bahagikan dengan 0.1 kuasa 2 sama juga dengan 789.108. 789.168. Okey. So kita dapat ni. Ada soalan tak nak tanya saya? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada? Okey. So kalau tak ada, dia kata kat sini kan dengan menggunakan dua parabolic horn antena pada kedua-dua transmitter dan receiver. Maksudnya transmitter dengan receiver tu dia punya antena dia sama. Kita pakai antena yang sama. Saiz yang sama, efisiensi yang sama, semua sama. Okay. So apa assumption yang kita boleh buat kat sini adalah GT sama juga dengan G. Apa assumption yang kita boleh buat kat sini? Kita punya GT sama dengan GR. Betul? Betul tak? Kan? Kita pakai antena yang sama, jadi gain transmitter dan gain receiver adalah sama. Okay. So, EIRP kita tahu EIRP sama juga dengan P in darabkan dengan GT. Okay. So, P in kita 20 watt. So, 20 darabkan dengan GT. GT kita sama dengan GR. So, darabkan dengan 789.168. So, you dapat EIRP. Okay. Okay. Okay tak? Okey, Doktor. Okey, Doktor. Okay, so you dapat EIRP dia berapa you darab ni. Okay, and then power density pada receiver. Okay, ni semua dah ada. Okay, power density ini didarabkan dengan GR kan? Disebabkan oleh GT sama dengan GR. Okay, and then power density pada receiver. Okay, power density pada receiver adalah power yang dekat sini. PD ni dekat sini. Dekat sini. Dia tak masuk lagi dekat receiver. Jaraknya adalah 100 km. Okay, you tukar jadi meter. Okay, you dapat 100,000 meter. Betul?
Okay. Dan you masukkan dalam rumus ni. PD sama juga dengan EIRP ataupun okay. Kat sini mana ni? Okay. So PD sama juga dengan P in darab GT. So P in darab GT adalah EIRP. Kita dah kira EIRP tadi. Okay. So okay, PD equals to EIRP bahagi 4 pi R kuasa 2. 4 pi yang ini, distance kuasa 2. Okay, awak bahagi masukkan kat sini, tekan calculator. Dapat tak? 1.256 kali 10 negatif 7. Dapat tak? Dapat tak? Senyap macam ni. Dapat doktor. Dapat Dapat Okay. Next soalan dia tanya free space loss. Okay, free space loss. Okay. Kita tahu free space loss, okay, adalah 4 pi bahagi D, okay, kuasa 4 pi D bahagi lambda kuasa 2. Free space loss adalah 4 pi D bahagi lambda kuasa 2. Ini dalam linear number. Kalau dalam log, awak 10 log ni, okay, 2 ni darab, bawa ke depan darabkan dengan 10 jadi 20 log 4 pi D bahagi lambda. So, you masukkan D, okay, D 100 km, okay, bahagikan dengan lambda 0.1 meter, dan you dapat 141. Dapat tak? Okay, faham Dapat tak? Dapat doktor. Dapat, okay. Okay, next. Diminta output power daripada receiver antena. So, maksudnya kita nak kira yang ini. PR ni. Okay, so PR, okay, awak boleh kira macam ni ataupun you boleh kira macam ni. Biasanya kita ambil dalam dB. Okay, so kalau dalam dB, awak tukar semua dalam dB. Okay, so kita pakai dalam dB ni. Okay, so you tukar semua dalam dB. P in tadi 20 watt, awak tukar dalam dB 10 log 20 dan you dapat 13 dB watt. Okay, and then gain. Okay, gain tadi kita kira 789.168, kita logkan dia, kita dapat 28.97. GT sama dengan GR. Okay, and then FSL, free space loss yang kita kira dekat sini tadi. Okay, okay, and then kita, okay, dekat sini dia tak bagi loss pada transmission line, betul tak? Dia bagi tak? Dalam soalan dia bagi tak? Dia tak bagi.
Okay, dia tak bagi, jadi kita assume tak ada loss pada transmission line juga. Okay, so kita ada dua assumption. Satu lagi, tak ada loss, no loss pada transmission line. Okay, then kita punya P output akan jadi macam ni saja. Dia tak payah tolak loss pada transmission line. Okay, so kita dah tukar semua dalam dB. Okay, so PR equals to sama juga dengan PT ni 13 tambahkan dengan gain transmitter, tambahkan dengan gain receiver, tolakkan dengan free space loss. So kita dapat negatif 71.044 dB watt kita punya power receive. Okey, ada soalan tak? Dengan ini dah habis dah kita punya chapter 5. Ada soalan? Tak ada, doktor. Tak ada. Faham Faham Okey, so kalau faham, kita dah habis untuk chapter 5 dan juga dah habislah untuk semua. Okey.